mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Nabi sebut perumpamaan orang yang mengingati Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Tuhan yang menciptakan dia. Kata Nabi, mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan seperti yang hidup dengan yang mati. Maka orang yang berzikir, sentiasa berzikir kepada Allah adalah orang yang menghidupkan. Menghidupkan apa tuan-tuan? Mati di sini bukan mati jasad, tetapi mati di sini adalah mati roh dia. Maka orang yang sentiasa berzikir adalah orang yang menyiram roh dia supaya hidup. Adapun orang yang tidak berzikir, orang yang membiarkan roh dia mati. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita akan tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita betapa pentingnya zikir. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, demikian juga al-Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi tanya kepada para sahabat, mahukah kamu semua aku khabarkan kepada kamu semua satu amalan yang lebih baik berbanding satu amalan yang paling baik? Khairu a'malikum, aku bagi tahu kepada kamu semua satu amalan yang paling baik dan lebih mulia di sisi Tuhan kita dan lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang paling baik bagi kamu berbanding kamu menginfakkan emas dan perak. Saya nak tanya kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik, ada siapa di kalangan kita yang pernah infak, beri sedekah dengan emas hari ni? Pernah? Dengan emas. Dia duduk tak duduk, dia tengok emas kat tangan dia, ish lama dah aku pakai emas ni, aku dapat dah ambil nikmat daripada emas ni, berhias, bersegak. Dia keluar, dia rasa dia segak pakai emas, lama dah aku pakai emas ni. Tiba-tiba ada hari dia kata, aku nak sedekah lah. Dia ambil emas tu, dia sedekah. Siapa pernah buat? Cuba angkat tangan tengok. Tak ada orang boleh buat. Tetapi makcik-makcik, kakak-kakak, pakcik-pakcik sekalian, dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu kepada kita satu amalan lebih baik berbanding kita sedekah emas, berbanding kita sedekah warak ataupun fiddah, berbanding kita sedekah perak. Tak ada, emas kita tak pernah sedekah, perak pun kita tak pernah sedekah. Tapi kalau kita buat amalan ni lebih besar, lebih baik, lebih mulia berbanding kita mengeluarkan emas dan perak bersedekah. Kemudian Nabi tak berhenti sekadar itu, bahkan Nabi kata wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, dan amalan ini lebih baik berbanding kamu bertemu dengan musuh kamu, yang ini berjihad, angkat senjata, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, sehingga kamu memancung kepala musuh dan musuh memancung kepala kamu. Nabi kata. Lalu bila Nabi sebut sedemikian, Nabi tanya pada para sahabat, nak tahu tak apa dia amalan yang lebih baik itu? Lalu kata para sahabat, bala ya Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah, kami nak dengar apakah itu amalan yang begitu dahsyat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi taala. Amalan yang dimaksudkan ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ni nak kena faham.